Korang duduk jap, biar aku kupas bagi dalam sikit, biar korang betul-betul nampak apa yang jadi masa tu. Bayangkan pagi tu Melaka bukan lagi bandar yang penuh dengan suara orang berjual beli kat pasar, tapi bandar yang penuh dengan jerit pekik dan bunyi dentuman meriam yang tak henti-henti. Langit yang sepatutnya biru tu bertukar jadi kelabu, sebab asap hitam berkepul-kepul dari istana dan rumah-rumah orang besar yang kena bakar. Bau dia? Memang hancing dengan bau hanyir darah yang bercampur dengan masin air laut. Inilah detik yang paling tragis dalam sejarah bangsa kita. Satu titik hitam yang mengubah segalanya-galanya. Kejatuhan Melaka ni korang jangan ingat sekadar kalah perang biasa tau. Ini sebenarnya kes rompakan yang paling dahsyat, paling terancang dan paling besar pernah berlaku kat rantau ni. Bila Afonso de Albuquerque tu berjaya je jejak kaki kat tanah Melaka sekitar bulan Ogos tahun 1511, dia punya perangai memang macam orang lapar harta. Dia tak buang masa sikit pun. Habis satu bandar dia kerjakan. Rumah bangsawan, gudang rahsia para pedagang dari Arab dengan China, masjid-masjid agung, sampai ke bengkel tempat kita buat meriam tu semua kena sapu bersih. Albuquerque ni pun satu hal, dalam surat dia kat Raja Manuel masa tu, dia punya belagak tu lain macam. Dia cakap harta yang dia rompak tu terlalu banyak gila sampai dia sendiri pun buntu nak letak harga. Korang bayangkan takhta emas Sultan Melaka yang berkilau-kilau dengan batu permata tu, selamba je dia orang angkut macam angkut kerusi buruk. Patung singa emas yang matanya guna batu delima merah tu pun kena rembat. Ada catatan orang Portugis sendiri bagi tahu, dari lubang hidung dengan telinga patung tu keluar bau kasturi yang sangat wangi. Keris-keris diraja yang hulu dia emas padu, bilah dia pula bertatah permata, satu-satu dia orang kutip. Shilling emas yang orang guna buat dagang masa tu. Bukan sikit-sikit bertantan. Kalau ikut nilai zaman sekarang, jumlah dia bukan juta-juta lagi dah, tapi berbilion-bilion ringgit. Dah dapat harta banyak macam tu, Albuquerque ni punyalah tamak, dia nak bawa balik semua tu sekaligus. Dia pilih satu kapal gergasi, nama dia Flor de la Mar, atau dalam bahasa kita maksudnya bunga laut. Tapi itulah, nama je sedap, hakikatnya kapal tu dah uzur sangat. Bayangkan kapal tu dibina sekitar awal abad ke-16, kayu-kayu dia dah mula reput, struktur dia pun dah tak kuat nak harung ombak besar. Patutnya kapal tu dah lama kena pencen atau buat simpan kat museum je, tapi Albuquerque degil nak mampus. Dia nak kapal yang paling besar sebab nafsu dia nak angkut harta yang paling banyak. Maka berlayarlah kapal Flor de la Mar tu keluar dari Selat Melaka nak menuju ke Goa, India. Tapi Tuhan tu maha adil. Masa kapal tu lalu kat perairan Sumatera, dekat kawasan Pasai dengan Tanjung Timia, sekitar hujung tahun 1511 atau awal tahun 1512, tiba-tiba datang ribut yang sangat ganas. Ombak dia setinggi gunung, menghentam kapal yang dah sedia reput tu. Kapal Flor de la Mar tu tak tahan, terus pecah dua lepas, terlanggar terumbu karang dan terus karam ke dasar laut yang paling dalam. Habis semua. Takhta emas, patung singa, shilling emas, permata, semuanya terkubur dalam laut sampai ke hari ni. Albuquerque sendiri nasib baik terselamat, sebab dia sempat paut kat kepingan kayu, tapi segala kekayaan yang dia mimpi nak bagi kat raja dia tu lesap macam tu je. Tapi korang kena ingat, kehilangan emas ni sebenarnya benda kecil kalau nak banding dengan kehilangan ilmu. Inilah yang buat aku rasa ralat sangat. Sebelum Melaka jatuh, orang Melayu dengan orang Jawa ni memang king kat laut. Diorang dah belayar sampai ke Afrika, China, sampai ke kepulauan jauh kat Pasifik. Diorang ada ilmu pasal bintang, arus laut, dengan musim angin yang sangat hebat. Dan yang paling bernilai sekali ialah peta. Albuquerque ada tulis dalam surat dia masa bulan April tahun 1512, dia kata dia ada jumpa satu peta gergasi milik seorang jurumudi Jawa kat Melaka. Peta tu memang level lainnya. Dia tunjuk jalan ke Tanjung Harapan, Laut Merah, Maluku, China, sampai ke Tanah Baru yang orang Eropah pun tak tahu wujud lagi masa tu. Peta asal tu mungkin dah karam sekali dengan kapal Flor de la Mar tu, tapi sebelum tu, seorang kartograf Portugis nama Francisco Rodrigues sempat salin sebahagian besar isi peta tu. Salinan inilah yang jadi cheat code untuk orang Portugis. Tanpa peta curi ni, mungkin berpuluh-puluh tahun lagi orang Eropah ni sesat kat tengah lautan meraba-raba cari jalan ke Kepulauan Rempah. Bukan tu je, habis semua khazanah akal budi kita kena musnah. Istana Melaka tu dulu macam universiti, penuh dengan kitab agama, hikayat lama, catatan diplomatik dengan rekod perdagangan yang penting. Masa serangan tu, banyak manuskrip yang terbakar, ada yang kena campak dalam laut, ada yang hancur kena pijak. Sebab tu sejarah kita sebelum 1511 ni banyak lompang.
Kita terpaksa harap kat buku sejarah Melayu yang ditulis balik dari ingatan atau baca catatan orang luar macam China dengan Portugis je. Rekod asal dari tangan kita sendiri dah tak ada weh. Lagi satu yang orang jarang cerita, Portugis ni pun rompak otak kita sekali. Pakar-pakar pembuat meriam, tukang kayu yang tahu rahsia bina kapal jong yang besar tu, sampai ke penenun songket yang paling halus seni dia, semua kena tangkap. Diorang kena angkut bawa pergi ke Goa. Malah ada yang sampai ke Lisbon untuk jadi hamba atau paksa kerja untuk kepentingan empayar diorang. Ini bukan setakat ambil tenaga kerja, tapi ini adalah rompakan kepakaran secara besar-besaran. Jadi bila kita tengok balik sejarah ni, siapa yang sebenarnya menang? Kalau kira harta benda memang tragis lah, sebab dua pihak tak dapat apa. Melaka hilang harta, tapi Portugis pun melongo sebab semua emas tu karam kat laut. Raja Manuel tak pernah pun merasa nak duduk atas takhta emas Sultan Melaka. Tapi dari segi jangka masa panjang, Portugis menang besar sebab diorang dah berjaya curi rahsia lautan kita. Dengan peta dan ilmu yang diorang rembat tu, diorang kuasai perdagangan rempah dekat 100 tahun sebelum kuasa Eropah lain datang kacau. Sejak hari tu, dunia maritim Melayu yang dulunya hebat terus layu dan tak pernah dapat balik kehebatan macam zaman dulu. Sedih kan? Satu tamadun yang dibina beratus-ratus tahun boleh hancur dan kena rompak dalam masa sekejap je. Korang rasa kan, kalau harta dengan peta tu tak karam, apa jadi dengan sejarah dunia sekarang?